Selamat sejahtera kepada Encik Basit dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Kami daripada kumpulan SKB 2101 kumpulan 7. Tajuk kami hari ini adalah Badan Kehakiman. Nama saya adalah Yao Zhongsheng dan nombor matrik saya ialah 205243. Saya Nur Nabila Husna binti Muhammad Zaki bernombor matrik 205329. Saya Syafiq Azhar, nombor matrik saya ialah 204616. Nama saya Pang Sin Pei dan nombor matrik saya adalah 208925. Nama saya Chong Yok Lin dan nombor matrik saya ialah 206938. Nama saya Alvinsa King Han, matrik number saya 204605. Terima kasih Alvin. Saya akan serahkan slide pembentangan yang seterusnya kepada Yoklin. Okey, terima kasih Yao. Kehakiman atau judiciary merupakan badan yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Kehakiman juga dikenali sebagai sistem perundangan. Ini terdiri daripada para hakim dan magistrat. Mereka biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerja sama dengan pihak berkuasa terutamanya polis dalam menegakkan undang-undang. Next. Okay. Menurut D. Robertson, kehakiman ialah satu badan hakim-hakim dalam satu perlembagaan. Kuasa dan peranan kehakiman adalah berbeza antara satu negara dengan negara lain. Para hakim mempunyai kuasa mentafsir dan melaksanakan undang-undang dengan kuasa yang diberikan kepada mereka. Untuk maklumat semua, YDPA sebagai ketua negara mengetuai badan kehakiman. Ketua Badan Kehakiman pula ialah Ketua Hakim Negara atau Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan. Selain itu, Badan Kehakiman mestinya bebas dari campur tangan pihak eksekutif dan legislatif. Untuk kuasa perundangan pula, Parlimen mempunyai peranan untuk menggubal undang-undang persekutuan. Dewan Undangan Negeri (DUN) pula menggubal undang-undang di peringkat negeri berdasarkan senarai persekutuan negeri dan bersama. Jadual ini menunjukkan perbezaan badan perundangan dengan badan kehakiman. Untuk badan perundangan atau legislatif, pada peringkat persekutuannya terdapatnya Majlis Parlimen yang terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Pada peringkat negerinya terdapat pulanya DUN. Bagi badan kehakiman atau judiciary, pada peringkat persekutuan dan negeri dibahagikan kepada mahkamah atasan, mahkamah bawahan dan mahkamah khas serta badan pengadilan atau tribunal. Bagi badan perundangan membuat dan mengubah undang-undang, manakala badan kehakiman menyemak undang-undang, melaksanakan keadilan, membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri, serta mengisytiharkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan negeri sebagai tidak sah. Seterusnya adalah kuasa kehakiman. Kuasa kehakiman adalah membicarakan dan menentukan pertikaian tentang hak dan liability. Kuasa kehakiman juga adalah untuk menentukan sama ada seseorang telah melakukan jenayah atau tidak dan hukuman yang wajar ke atasnya. Selain itu, ianya kuasa terletak pada dua buah mahkamah tinggi dan mahkamah rendah yang diperuntukkan oleh Undang-Undang Persekutuan. Dua buah mahkamah tinggi dan mahkamah rendah ini mempunyai bidang kuasa dan kuasa sebagaimana yang diberikan oleh atau di bawah Undang-Undang Persekutuan. Mahkamah juga adalah untuk mendengar rayuan-rayuan daripada keputusan mahkamah rayuan mahkamah tinggi atau seseorang hakimnya adalah mahkamah persekutuan. Seterusnya, mahkamah persekutuan mempunyai bidang kuasa asal yang eksklusif yang merujuk kepada apa-apa asal sama ada sesuatu undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau sesuatu undang-undang negeri adalah terbatal
oleh sebab badan perundangan itu membuat peruntukan mengenai sesuatu perkara yang badan perundangan itu tidak berkuasa membuat undang-undang dan pertikaian mengenai apa-apa soal lain di antara negeri-negeri atau di antara persekutuan dengan mana-mana negeri. Selain itu, ianya bidang kuasa rujukan untuk memutuskan soal dalam sesuatu perbicaraan di sesuatu mahkamah yang lain mengenai kuasa mana-mana peruntukan perlembagaan, persekutuan dan menghantar balik kes itu kepada mahkamah yang lain untuk diselesaikan mengikut keputusan tersebut. Ini merupakan mahkamah di Malaysia. Okay, kemudian kita beralih kepada fungsi kehakiman. Secara asasnya, Badan Kehakiman di Malaysia mempunyai beberapa fungsi utama seperti berikut. Yang pertama, melindungi hak-hak asasi. Ia bermaksud melindungi hak asasi manusia daripada pencerobohan pihak eksekutif, orang perseorangan dan orang-orang tertentu. Kemudian yang kedua, Badan Kehakiman juga berfungsi untuk menjadi pentadbir dalam keadilan dalam kes-kes sivil dan jenayah di Malaysia. Yang ketiga, mengendalikan kes yang berlaku dalam kapal dan kapal terbang yang didaftarkan di Malaysia walaupun kes berlaku ketika kenderaan berada di ruang atau laluan antarabangsa. Yang keempat, ia berkuasa mentafsir undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Dan yang terakhir adalah ia juga berfungsi untuk membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia yang dikeluarkan oleh DUN dan Parlimen. Walau bagaimanapun, fungsi Badan Kehakiman bergantung kepada taraf sesebuah mahkamah, sama ada mahkamah atasan atau mahkamah rendah. Fungsi setiap mahkamah berbeza antara sebuah mahkamah dengan sebuah mahkamah yang lain mengikut kuasa-kuasa yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Akta sesebuah mahkamah. Okay, so sekarang saya akan terangkan tentang sejarah perkembangan sistem kehakiman di Malaysia. So pada 1807 Mahkamah Agung diperkenalkan piagam keadilan pertama, dan pada tahun 1826 pula Badan Kehakiman yang berpusat di negeri Selat seperti Pulau Pinang, Melaka dan Singapura telah ditubuhkan berturutan piagam keadilan kedua. Seterusnya, piagam keadilan ketiga diperkenalkan bagi memisahkan kehakiman berpusat kepada dua bahagian iaitu Pulau Pinang bersama Melaka dan Singapura pada tahun 1855. Dan pada tahun 1868, terpisahnya Badan Kehakiman dan Badan Eksekutif, dan kemudian tahun 1878 Mahkamah Bawahan terbentuk iaitu Mahkamah Magistrat dan Mahkamah Coroner. Pada 1921, kes rakyat pertama dari Johor dibawa ke Privy Council. Untuk maklumat semua, Privy Council ialah sebuah badan yang menasihati ketua negara satu negara biasanya, tetapi tidak selalu dalam konteks pemerintahan monarki. Perkataan privy bermaksud peribadi atau rahsia. Oleh itu, Dewan Privy pada mulanya adalah jawatan kuasa penasihat terdekat raja untuk memberikan nasihat rahsia mengenai hal ehwal negara. Pada 1946, Ordinan Mahkamah diperkenalkan dan Mahkamah Bawahan tukar kepada Mahkamah Rendah. Pada 1948, Perjanjian 1948, Mahkamah Agung terdiri daripada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Keputusan daripada Mahkamah Rayuan boleh dirayu ke Privy Council. Pada tahun 1948, British mengenalkan Ordinan Mahkamah 1948 yang mewujudkan susunan mahkamah yang baharu. Susunan mahkamah yang baharu itu tidak memasukkan Mahkamah Kadi. Ordinan Mahkamah 1948 juga telah memasukkan semua peruntukan dalam enakmen mahkamah itu tahun 1919, kecuali peruntukan mengenai Mahkamah Kadi. Ini bermakna Ordinan
48 itu telah memisahkan Mahkamah Kadi daripada senarai Mahkamah Utama. Pada 1957, kewujudan perlembagaan persekutuan selaras dengan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada 1968, perlembagaan persekutuan memberi kuasa-kuasa kepada hakim-hakim mengengkaukan peruntukan bagi rayuan ke Privy Council, tetapi tiada perubahan kepada Mahkamah Rendah. Dalam tahun 1963, wilayah-wilayah British yang masih tinggal telah dikorporatkan menjadi Persekutuan Malaysia yang lebih besar. Perlembagaan 1963 telah diganti dengan berbagai mahkamah rayuan dan satu Mahkamah Persekutuan Malaysia yang diketuai oleh Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan bersama 3 mahkamah tinggi yang masing-masing diketuai oleh Ketua Hakim seperti Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Singapura, Mahkamah Tinggi Borneo, dan satu Mahkamah Agung Keadilan telah diwujudkan di Brunei. Pada 1964 sehingga 1993, Mahkamah Agung digantikan dengan Mahkamah Persekutuan dan 3 mahkamah tinggi yang mempunyai bidang kuasa sama. 1965, Singapura keluar dari Malaysia dan seterusnya mengawalkan Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Borneo. Dalam tahun Rayuan Majlis Privy ke atas perkara jenayah dan perlembagaan telah dimasukkan pada 1 Januari 1998. Rayuan sivil juga telah dimasukkan pada 1 Januari 1985, di mana Mahkamah Persekutuan telah dinamakan semula sebagai Mahkamah Agung Malaysia. Pada tahun 1994, perubahan dalam sistem kehakiman moden, sistem 3 lapisan mahkamah diperkenalkan, proses 2 lapisan rayuan diwujudkan, kelarut Presiden ditukar kepada Chief Justice iaitu Ketua Hakim Negara, dan sistem perbicaraan melalui juri dan penilai ditamakan pada tahun 1995. Okey, so sekarang terangkan tentang senarai iaitu Ketua Hakim Negara. Dan pada tahun 1963 hingga 1966, iaitu Tun Sir James Beveridge Thompson. So, beliau ialah seorang peguam dan hakim Scotland yang merupakan Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia. Dan beliau juga Ketua Hakim Fizi. Dan seterusnya, Dong Sheikh Hazam Barak Bah. Beliau juga ialah seorang Ketua Hakim Negara. Dan ketiga, beliau ialah bekas Presiden Mahkamah Persekutuan. Dan keempat, beliau ialah Hakim Malaysia dari kemudian berkhidmat sebagai Presiden Mahkamah Persekutuan. Dan seterusnya ialah Raja iaitu Sultan Azlan Muhyiddin Shah. Telah diputerakan pada 19 April 1928 di Kampung Mangis, Batu Gajah, Perak. Dan Muhammad Saleh Abbas ialah Ketua Hakim Negara dan juga Pegas Adun. Dan seterusnya, Dun Abdul Hamid Omar, dia berkhidmat pada tahun 1988 hingga 1994. Dan yang ke-8 iaitu Dong Muhammad Yusof Chin. Dia berkhidmat pada tahun 1994 hingga 2000. So next. Terima kasih atas pemandangan Alvin tadi. Sekarang saya akan terangkan tentang Mahkamah Malaysia. Mahkamah Malaysia boleh dibahagikan kepada 2, iaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah. Ini gambar hierarki mahkamah di Malaysia. Seterusnya, mahkamah yang pertama adalah Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi di Malaysia. Mahkamah Persekutuan boleh membicarakan
semua rayaan kes sivil yang diputuskan oleh Mahkamah Rayaan jika Mahkamah Persekutuan memberikan kebenaran untuk berbuat demikian. Seterusnya adalah Mahkamah Khas. Mahkamah Khas memberi bidang kuasa khusus untuk membicarakan segala kesalahan dan kes sivil yang dilakukan di persekutuan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Raja sesuatu negeri. Mahkamah Rayaan. Mahkamah Rayaan umumnya membicarakan semua kes rayaan sivil terhadap keputusan Mahkamah Tinggi kecuali perintah atau keputusan mahkamah yang dibuat melalui persetujuan. Mahkamah Tinggi Malaysia memberi bidang kuasa sivil yang tidak terhad dan umumnya membicarakan kes-kes yang tuntutannya melebihi 1,000. Selain daripada kes-kes yang melibatkan kemalangan kenderaan, bermotor, penderitaan dan pertikaian antara tuan rumah dan penyewa. Secara umumnya, Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak mempunyai peranan dan fungsi yang sama, cuma tempat yang berbeza. Yang seterusnya adalah Mahkamah Session. Mahkamah Session Malaysia memberi bidang kuasa untuk membicarakan kesalahan-kesalahan yang tidak melibatkan hukuman mati. Mahkamah Session juga membicarakan semua kes sivil yang tuntutannya melebihi 25,000 tetapi tidak melebihi 250,000. Kecuali kes-kes yang melibatkan kemalangan kenderaan bermotor, penderitaan dan kes-kes antara tuan rumah dan penyewa. Yang mahkamah ini mempunyai bidang kuasa yang tidak terhad. So, yang terakhir adalah Mahkamah Majistret. Mahkamah Majistret membicarakan semua kes sivil yang tuntutannya tidak melebihi 25,000. Mahkamah Majistret kelas pertama umumnya mempunyai kuasa untuk membicarakan semua kesalahan jenayah yang hukumannya tidak melebihi 10 tahun atau yang melibatkan hukuman denda sahaja, tetapi boleh mengenakan hukuman yang tidak melebihi 5 tahun penjara, denda sehingga 10,000 atau hukuman murtad sebanyak 12 kali. So, ini pemberitaan daripada kumpulan 7. Sekian, terima kasih.